Salam sejahtera, saya Odlin Ketani, ini Ringkas TVS. Kita mulakan Ringkas pagi ini dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Bermula jam 6 petang ini, Kampung Haji Baki di daerah Kuching akan menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Ia susulan peningkatan kes jangkitan COVID-19 di kawasan tersebut yang telah diisytiharkan sebagai kluster Baki selepas pengesanan aktif dilaksanakan. PKPD di Kampung Haji Baki akan dikuatkuasakan sehingga 11 November depan. Perkara itu didedahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas pada sidang media di Kuching pada Selasa. Kuching telah bertukar status dari kuning kepada merah kerana dia merekodkan 49 kes jangkitan tempatan. Dari jumlah kes tersebut, 27 kes adalah dari kawasan Kampung Haji Baki. Kes positif di Kampung Haji Baki telah dilaporkan pada 18 Oktober 2020. Semenjak kes indeks kluster tersebut dilaporkan, KKM telah melakukan penjajak kontak ataupun case detection pada semenjak 18 Oktober sehingga 25 Oktober. Dan dalam ACD itu didapati 25 kes positif yang melibatkan keluarga terdekat kes indeks, jiran terdekat, pelajar sekolah rendah dan menengah serta pekerja kesihatan. Dalam perkataan lain, ianya telah menyerap kepada masyarakat di tempat masing-masing dan sebab itu satu tindakan preemptif harus kita ambil sebagai usaha kita nak memutuskan jaringan COVID-19 ini. Maka JBPM akan mengambil langkah pencegahan dan melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Kawasan yang terlibat membabitkan Kampung Haji Baki Blok A, Blok B dan Blok C. Ini menjadikan jumlah daerah yang berstatus merah adalah 1 buah daerah dan 39 buah daerah yang lain di Sarawak kekal berada dalam status hijau. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengarahkan supaya kawalan serta keupayaan tindakan kesihatan awam di Sabah dipertingkatkan bagi membendung penularan jangkitan COVID-19 dengan segera. Perkara berkenaan dinyatakan beliau ketika mempengerusikan sidang Majlis Khas Keselamatan Negara MKN yang diadakan mengikut norma baharu menerusi sidang video dari Pejabat Perdana Menteri pada Selasa. Perkembangan sama, mesyuarat MKN turut membincangkan tindakan seterusnya bagi mengawal dan menguruskan pandemik COVID-19. Katanya komitmen penuh di kawasan yang dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD perlu diberikan bagi memastikan penduduk terlibat mendapat bantuan barang keperluan yang cukup. Terdahulu, Muhyiddin turut mempengerusikan mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN ke-36 sebelum taklimat bajet 2021 yang diadakan mengikut kelaziman baharu. Pada mesyuarat MPFN, beliau menggesa semua pihak terlibat supaya memudah cara perancangan dan pembinaan infrastruktur digital, terutama di peringkat negeri dan kerajaan tempatan bagi memastikan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti tinggi disediakan kepada rakyat. Ini kerana katanya pandemik COVID-19 menyaksikan kebergantungan yang tinggi kepada liputan jalur lebar yang berkualiti tinggi. Selain menguasai bahasa Inggeris, Kerajaan Sarawak menggalakkan rakyat untuk turut menguasai bahasa Mandarin. Ini kerana bahasa banyak diguna pakai terutama dalam sektor ekonomi yang kebanyakannya dipelopori oleh komuniti Cina. There are 3 languages very important today. Actually 2, for us 3. One is Bahasa Malaysia, which is mandatory national language. Number 2 is English. You must know English as international language. Number 3 is of course Mandarin, because of the Chinese economy is coming up and you must know and understand Mandarin. Kalau we have Sarawakian that can understand 3 languages, that means this Sarawakian is a global player, bukan jago kampung. Orang kata kalau dia ditikam di laut, dia jadi pulau.
Kalau dia tikam di darat, dia menjadi mountain. And that is the type of Sarawakian we want to produce. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Bangunan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET Riam Miri pada Selasa. Mengulas mengenai pendidikan TVET, katanya Sarawak berusaha melaksanakan pendidikan berteraskan teknologi selari dengan revolusi industri 4.0. Malah golongan muda diseru mengadaptasikan penggunaan teknologi bagi memberi nilai tambah kepada kerjaya dalam apa jua bidang, terutama ketika dunia kini menerapkan penggunaan digital dalam kalangan generasi baru. Meaning ini dunia baru. Jadi kita punya kerja pun baru, agriculture pun baru, kita punya services baru, semua guna teknologi because of handphone. Kita guna handphone saja. So what happen apabila ini bertukar, we have to give the right type of education to our young generation so that dia boleh kerja, they are employable, at the same time they keep abreast with the present changes in life as well as technology. Malaysia memandang serius dan mengambil berat pemusuhan terbuka terhadap umat Islam sambil mengutuk keras tindakan retorik dan provokatif yang memfitnah agama Islam. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein memetik beberapa tindakan ini seperti mana yang dapat disaksikan dunia baru-baru ini menerusi ucapan populis serta penerbitan karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad. Malaysia katanya menjunjung hak kebebasan bersuara serta hak asasi manusia selagi mana ia digunakan secara bertanggungjawab dan penuh hormat sekaligus tidak menafikan serta melanggar hak pihak lain. Hishamuddin berkata demikian sebagai respons kepada kemarahan dunia Islam terhadap kenyataan terbuka Presiden Perancis Emmanuel Macron mengenai hak untuk menyiarkan karikatur Nabi Muhammad yang dianggap sebagai menghina Islam. Kenyataan Macron minggu lalu dibuat sebagai respons kepada pembunuhan seorang guru Samuel Paty di luar sekolahnya yang terletak di pinggir bandar Paris awal bulan ini selepas beliau menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dalam kelas semasa mengajar topik mengenai kebebasan bersuara. Guru itu menjadi sasaran kempen kebencian dalam talian berhubung pemilihan bahan pengajaran iaitu gambar sama yang mencetuskan serangan berdarah oleh lelaki bersenjata di pejabat majalah satira Charlie Hebdo pada 2015. Hishamuddin berkata sebagai negara Islam yang demokratik dan sederhana dengan masyarakat berbilang etnik serta agama, Malaysia akan terus memperjuangkan dan mengekalkan hubungan damai serta harmoni bukan sahaja sesama rakyat tetapi juga dalam konteks masyarakat global yang majmuk. Malah Malaysia akan terus bekerjasama dengan komuniti antarabangsa demi meningkatkan amalan saling menghormati antara setiap agama serta mencegah ekstremisme agama di semua peringkat. Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak (LAK-MNS) terus mengorak langkah menerokai rangkaian digital selari dengan aspirasi kerajaan untuk mengubah lanskap ekonomi negeri ke arah pendigitalan. Untuk itu, badan induk berkenaan kini tampil dengan aplikasi internet radio Islamik Sarawak, IRIS, yang sebelum ini siaran radio itu hanya boleh didengari menerusi laman sesawang organisasi itu sahaja. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato' Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata, IRIS kini dilengkapi dengan maklumat yang padat dengan pengisian ini bagi menarik jaringan pendengar yang lebih luas tanpa mengira umur, latar belakang serta melangkaui jurang agama. Idea untuk melancarkan aplikasi ini adalah bertitik tolak daripada komitmen Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak untuk menyediakan platform penyampaian maklumat yang berkesan kepada masyarakat khususnya yang beragama Islam di Sarawak. Ini kerana melalui aplikasi ini, para pendengar lebih mudah untuk mengakseskan siaran radio IRIS di mana sahaja tanpa perlu melayari laman web lembaga seperti sebelum ini. Untuk masa akan datang, IRIS merancang untuk meluaskan lagi skop perbincangan, terutama dalam segmen bola bicara, termasuklah seperti isu jenayah, isu rumah tangga, isu pendidikan, isu ekonomi dan juga isu-isu yang dekat dengan masyarakat umum termasuk masyarakat bukan Islam seperti
isu COVID-19 ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Aplikasi Internet Radio Islamik Sarawak, IRIS, Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak pada Selasa. Radio digital IRIS yang telah bersiaran pada penghujung Julai lalu itu merancang untuk meluaskan lagi pengisian isu-isu dekat dengan masyarakat umum termasuk masyarakat bukan Islam. Dalam pada itu katanya lagi, badan induk itu komited untuk sentiasa memperbaiki mutu dan kualiti penyampaian selain berharap platform ini akan mendapat tempat di hati para pendengar. Turut hadir yang berbahagia Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang bin Muhammad Noor, Setiausaha Kehormat Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Sekian laporan untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Salam hormat dan jumpa lagi.